Eastern Sabah Security Command ESCOM berjaya mengekalkan sifar insiden penculikan sejak 15 Januari 2020. Ia sekaligus meningkatkan kehadiran pelancong ke kawasan pantai timur Sabah. Kewujudan ESCOM turut memberi impak ketara dalam aspek ekonomi, khususnya sektor perniagaan, peladangan dan pelancongan di Zon Selamat Sabah Timur (ESZON). ESCOM kekal dengan tugas hakiki dia lah. Sejak tempoh 14 tahun, ternyata bahawa selepas daripada insiden yang menggemparkan negara ni, penubuhan ESCOM itu benar-benar dapat mewujudkan keamanan. Dan bila keamanan wujud di kawasan pantai timur Sabah ini dan daerah-daerah yang terlibat, dengan sendirinya banyak perancangan dapat kerajaan laksanakan. Berdasarkan statistik direkodkan ESCOM, jumlah pelancong di Pantai Timur meningkat sehingga lebih 107,000 orang setakat Mei lepas berbanding lebih 64,000 pada 2022. Kejayaan itu turut dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif keselamatan untuk meningkatkan aktiviti ekonomi komuniti ESZON dalam pelbagai sektor selaras kerangka ekonomi madani memperkasa rakyat. Penantian lebih 5 dekad kini berakhir setelah tanah didiami diwartakan kerajaan secara rasmi. Keputusan kerajaan ini menggembirakan lebih 10,000 penduduk kampung dalam Dewan Undangan Negeri Dun Kukusan. 4 kampung terlibat, Kampung Sri Menanti Airport Lama, Sentosa Blok 4 dan Kampung Hilltop membabitkan tanah seluas 35.8 hektar yang akan melalui proses penyukatan dalam masa terdekat. Penduduk menyifatkan keputusan ini sebagai satu kemenangan besar dan bukti kerajaan mendengar rintihan mereka yang telah lama bergelut dengan status setinggan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerajaan yang ada sekarang ini memberi kami tanah perkampungan yang kami menunggu sekian lama dalam 50 tahun. Macam saya, contohnya saya lahir di Kampung Sentosa Blok 5 1975. Ini perjuangan daripada ayah. Tanah ni lama kami tunggu dia punya kelulusan dan juga saya betul-betul bagi pihak Airport Lama, penduduk Airport Lama, berterima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri kita yang memperjuangkan tanah-tanah yang mana dianggap sebagai tanah setinggan, iaitu hari ini sudah digezet sebagai tanah perkampungan yang sah. Sementara itu, Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah Tan Sri Liew Yun Fah menjelaskan pewartaan tanah ini merupakan hasil usaha berterusan bersama jabatan berkaitan dan bukan semata-mata gula-gula politik. Saya berharap melalui kebenaran gazet perkampungan ini, orang-orang kampung Kukusan dapatlah memperbaiki kampung itu lagi, kerana daripada awal lagi kampung Kukusan dan juga banyak kampung telah difitnahkan kampung yang setinggan dan sebagainya, yang kotor dan sebaliknya. Tetapi sekarang sudah kampungan itu miliki sendiri sudah. Jadi saya minta mereka jagalah kampung sendiri. Tan Sri Liew turut menegaskan bahawa pewartaan ini membuka laluan kepada penyediaan kemudahan asas seperti Dewan Serbaguna, jalan raya dan bantuan rumah di bawah program Sabah Maju Jaya. Beliau menggesa agar usaha ini tidak dipolitikan, sebaliknya disokong oleh semua pihak demi menyelesaikan isu setinggan secara holistik. Sebuah lagi kemudahan pendidikan bakal dinikmati penduduk di kawasan pedalaman. Ia menerusi peluncuran projek pembinaan baharu Sekolah Kebangsaan Tambatuan di Kota Belud. Majlis peluncuran disempurnakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Penedik. Projek berimpak tinggi bernilai 42 juta ini merupakan sebahagian inisiatif di bawah Rolling Plan ketiga Rancang Malaysia ke-12 dan dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Antara kemudahan yang akan dibina di SK Tambatuan termasuk 10 bilik darjah, bilik RBT, makmal sains, kantin, surau, blok pentadbiran, ruang terbuka berbumbung dan padang. Saya berharap projek ini dapat berjalan dengan lancar, disiapkan mengikut jadual
supaya dapat memberi manfaat kepada penduduk, khususnya anak-anak di kampung Tambutuan yang bersekolah di sini. Datuk Iwan yang juga Adun Kadamaian berkata pelaksanaan projek ini adalah bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam mempercepat pembangunan luar bandar di Sabah. Forum Perdana Ehwal Islam wajar diperluas ke daerah-daerah lain di seluruh Sabah. Ia penting sebagai usaha memperluas syiar Islam dan menyemarakkan dakwah kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, program tersebut wajar menjadi agenda tahunan selaras dengan hasrat kerajaan negeri, iaitu memperkasa pembangunan dalam matlamat Sabah Maju Jaya. Saya juga berharap program Forum Perdana Ehwal Islam ini dapat dijadikan program tahunan dan juga dapat dilebarkan ke daerah-daerah di seluruh negeri Sabah demi untuk menyemarakkan dakwah, tarbiyah dan menjana semangat memperkasa Sabah dan negara kita melalui kekuatan akidah syariah dan akhlak al-karimah. Beliau yang juga Exco Agama dan Pendidikan ditemui RTM dalam Forum Perdana Ehwal Islam sempena Mahrajan Persuratan dan Kesenian Islam Nusantara ke-13 di Membakut. Antara topik yang dibincangkan termasuk cabaran dunia teknologi moden dan kesan terhadap kehidupan umat Islam, serta peranan akidah dan akhlak dalam membina kekuatan ummah dalam era digital. Bidang pengajian kemanusiaan mampu menjadi tunjang penting pembentukan masyarakat secara seimbang. Ia mampu meningkatkan daya fikir kritis, menzahirkan empati serta meraihkan kepelbagaian menerusi cabang ilmu seperti falsafah, bahasa, budaya, sejarah, agama dan kesusasteraan. Menurut Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, ahli akademik turut memainkan peranan penting memperkukuh nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan pelajar. Beliau berucap merasmikan persidangan antarabangsa pengajian kemanusiaan 3 2025 di UMS. Persidangan yang turut mendapat kerjasama daripada Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS ini disertai ahli akademik, penyelidik serta pelajar dari dalam dan luar negara. Padah menipu jual tanah, seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Keningau setelah menipu seorang wanita dalam urusan jual beli tanah. Mengikut pertuduhan, tertuduh berusia 36 tahun memperdaya mangsa dengan menawarkan tanah seluas 0.04 hektar di Keningau melalui iklan di media sosial. Mangsa memberi bayaran deposit sebanyak RM5,000. Namun, hasil semakan di Pejabat Tanah Keningau mendapati tanah tersebut bukan milik tertuduh. Magistrate Flavian Edward membenarkan tertuduh diikat jamin RM3,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 4 Ogos untuk sebutan semula kes. 4 sekolah akan mewakili Sabah ke pertandingan tarian Sekolah-Sekolah Malaysia Tasim Peringkat Kebangsaan 2025. Pertandingan dijadual berlangsung di Negeri Sembilan pada 21 hingga 23 Julai. Sekolah terpilih adalah SK Logongon Pensiangan, juara kategori Tarian Rakyat Etnik Solo Sekolah Rendah, SK Pekan Nabawan, juara kategori Tarian Rampai Tradisional Sekolah Rendah, SMK St. Francis Xavier Keningau, juara kategori Tari Pencak Sekolah Menengah dan SMK Kuhara Tawau, juara kategori Tarian Tradisional Duo Sekolah Menengah. Menurut Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dr. Muhammad Asran Amisa, pemilihan ini merupakan satu pengiktirafan terhadap bakat, komitmen dan kreativiti pelajar serta dedikasi guru jurulatih dalam memartabatkan seni warisan budaya negara. Agar peserta yang menang pada pertandingan kali ini untuk mewakili negeri Sabah, kekalkan semangat juang, tunjukkan keyakinan tinggi agar boleh memperoleh kemenangan di peringkat kebangsaan. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Malaysia Madani, rakyat disantuni.